Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa ahdika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika alayya wa abu bi zambi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa anta wa ana abduka wa ana ala ahdika wa ahdika. A'udzu bika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika alayya wa abu bi zambi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi yassir wa la tu'assir bi tammin bil khair. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah 'alaina hikmataka wa anshur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Al-Malikul Quddus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabbir subhanallahi 'amma yusyrikun. Wallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asmaul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardh wa huwal azizul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala manja minallah illa ilaih amma ba'du. Sidang jemaah yang dimuliakan Allah SWT, para pejuang-pejuang kebenaran, selamat hadir, selamat datang. Hadir yang hadir pada pagi ini, selamat datang ke program Fitness Kolbu. InsyaAllah kita bersiaran pada pagi ini dengan izin Allah SWT dapat kita terus istiqamah untuk menganjurkan sesi dipanggil santapan jiwa ini dalam pelbagai cara lah, dalam pelbagai medium dan kaedah. Adapun apa yang kita cuba lakukan adalah untuk mengisi jiwa kita ini dengan pengisian-pengisian yang mampu membangkitkan kesedaran-kesedaran sehingga kan kita mampu menerbitkan ataupun menyatakan ketaatan. Daripada kesedaran itu kita nak membawa kepada ketaatan dan kita nak istiqamah supaya kita kembali kepada Allah SWT insya-Allah. Alhamdulillah, apa khabar pagi ni? Alhamdulillah kita mula sedikit lewat ni, pukul 10.20 dah. Saya kira alhamdulillah yang dah berserapan, alhamdulillah. Mungkin yang sedang menunggu, bantu sebarkan dulu, bantu sebarkan kepada sahabat-sahabat kita yang lain. Pada pagi ni kita ada topik yang kita nak bincangkan, iaitu dalam kita ni, dalam hidup ni, satu benda yang kita jangan buat adalah jangan hilang fokus. Tajuk nampak mudah, tapi kupasannya itu besar sebenarnya. Jangan hilang fokus. Tajuk kita pada pagi ni adalah jangan hilang fokus. Fokus tentang apa? Soalan banyaklah tu. Banyaklah kita punya perbincangan kita tentang fokus. Fokus, kena fokus. Dalam Islam, kalau kita lihat amalan yang dari sudut syariatnya, itu semua mengajar kita untuk fokus, untuk kita tepat dalam penglihatan, pendengaran, semua mengajar kita untuk fokus, tepat di dalam pelaksanaan. Islam mengajar kita untuk fokus, fokus. Tapi soalannya fokus tentang apa? Jangan hilang fokus. Hari ini kita tidak boleh nak melakukan sesuatu perkara apabila kita hilang fokus ataupun hilang tumpuan. Jangan sampai hilang tumpuan. Jangan sampai hilang tumpuan. Baik, yang pertama kita nak bincangkan apa yang perkara yang kita nak tumpukan. Apakah perkara yang kita nak fokuskan? Apakah perkara yang kita nak tumpukan? Ya. Baik, sedang jemaah yang muliakan Allah SWT, pagi ni alhamdulillah sedikit cerah. Kita mula pagi ni, subhanallah, matahari pun dah naik dah sebenarnya. Baik, alhamdulillah. Macam tahu je nak hilang fokus. Itulah. Audio okey, visual okey, insya-Allah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Komen dulu sebelum kita sambung. Audio dan visual okey? Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik. Bagi yang dah mengikuti live kita pada pagi ini, pengajian kita walaupun santai, tapi ini adalah bicara tentang ilmiah. Jadi pertama kita perbetulkan niat. InsyaAllah. Kita perbetulkan niat. Kemudian insyaAllah sama-sama baca bilafzi dengan lafaz. Kita sama-sama baca suratul Fatihah
Moga-moga apa pun keadaan kita mohon Allah bukakan Fatihah, bukakan pintu-pintu kefahaman melalui perbincangan kita ni. Kita tak nak kita buang masa, kita tak nak buang masa, kita nak biar kita faham apa pun perbincangan kita pada sesi mana-mana sesi pun insya-Allah. Khair. Alhamdulillah. Kita mulakan kita Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Sedang jemaah yang muliakan Allah SWT. Jangan hilang fokus, jangan hilang tumpuan. Kalau hilang fokus, semua mood tiada lagi ustaz. Macam mana nak kembalikan fokus tu balik? Terima kasih ustaz. Ya, siapa tu? Saiful Tina. Saya hampir nak hilang fokus ustaz. Faza Fazilah. Hampir nak hilang fokus ya. Oh, ni tajuk ni macam kono ni ya. Dengan keadaan ujian kita sekarang ni dengan susah. Puan Faza Fazilah ada inbox saya tu. Kan? Okey, ada yang bertanya saya tu kan. Sekarang pun boleh hilang fokus ni tengah kita live pun boleh hilang fokus. Cuma dalam topik kita pada pagi ni kita nak bincangkan dalam banyak tumpuan. Apakah tumpuan yang boleh memegang semua tumpuan-tumpuan yang ada? Dia ada level of tumpuan Dia ada level tumpuan. Sebenarnya dalam Islam, iman, Allah mengajar kita untuk menjaga tumpuan yang utama agar tumpuan-tumpuan yang lain tidak terganggu. Kita dalam hidup ni ada tumpuan yang utama. Pertama, kita kena pasti dua tumpuan. Baik, pertama kita ni orang beriman, orang Islam, betul tidak? Kita ni orang Islam. Apa bukti kata orang Islam? Buka IC tengok. Buka IC tengok. Tulis tak orang Islam? Tulis tak? Tapi kita tak naklah Islam pada IC saja. Kita kena menghayati makna Islam itu dengan iman. Kerana Islam itu, kita jadi orang Islam adalah kerana kita beriman. Boleh jadi kita Islam saja. Boleh. Tanpa beriman. Itu munafik. Jadi cara kita nak menghayati Islam tu adalah kita dengan iman. Baik. Sekarang ni iman turun naik. Iman memang turun naik. Iman kita ni memang turun naik. Sebab apa turun naik? Sebab bukan kita jaga. Yang keduanya, ada kaedah dia. Iman tu jangan letakkan, kenapa letak turun naik? Kenapa? Sebab kita letakkan dia pada kebendaan, perasaan, keduniaan. Sedangkan Nabi dah ajar dah. Ya mukallibal qulub, sabbit qalbi ala din wa ala ta'ati. Kalau kita duduk pada agama dan ketaatan, maka iman kita takkan turun naik sebenarnya. Tapi kita hilang fokus. Ini tajuk dia. Kita hilang fokus. Pertama, kita tidak fokus apa kehendak iman. Fokus yang pertama dalam hidup ni. Masalah macam-macam masalah tadi tu kan. Saya dah hilang fokus Ustaz. Saya dah hilang fokus. Sebab tu orang beriman. Pertama kita kena fokuskan kita ni orang beriman. Jangan hilang tumpuan. Jangan sampai hilang pegangan. Kita kena fokus. Kita kena sedar bahawa kita ni orang beriman. Jangan sampai hilang tumpuan kita. Tumpukan kepada keimanan. Itu yang pertama. Nampak macam mudah kan? Tapi berapa banyak kita tumpukan kepada kehendak iman. Sebab bermula dengan iman. Semua bermula dengan iman. Baik. Hilang fokus sebab kita tak tumpukan kepada yang utama. Keutamaan. Kita tak letakkan keutamaan dalam kehidupan ini. Aulawiyat dipanggil. Aulawiyat. Kita tak tumpukan kita ini adalah orang beriman. Tumpukah kita ni orang beriman? Adakah kita tumpukan bahawa kita ni orang beriman? Ataupun kita hidup sebagai orang yang tak perlu Ustaz, saya orang yang ada perasaan. Perasaan saya Ustaz, perasaan saya. Sampai dia yang tanya semalam. Kalau tak ada perasaan, macam mana kita nak berkasih sayang? Takkan kering macam tu je. Hati kering. Siapa kata orang beriman hati kering? Orang berimanlah yang pandai mengawal perasaan. Orang berimanlah yang pandai menterjemahkan perasaan. Orang yang tidak tumpu pada keimanan, dia hanya tunjuk perasaan. Dia ikut perasaan. Dia tak ikut iman. Sebab tu, orang yang beriman, lelaki yang beriman, perempuan yang beriman, suami yang beriman, isteri yang beriman, anak yang beriman,
pekerja yang beriman. Cara berhadapan dengan iman. Kalau dia ada masalah iman kata apa? Tumpuan kita pada iman. Kalau tumpuan pada perempuan, kita takkan tumpu sebab perempuan ni perangai macam-macam benda yang dia akan ikutkan. Sebab tu dia orang akan fightkan sister in Islam lah, hak kesamarataan lah, kita hilang fokus. Kita ni sebenarnya nak apa? Kita nak apa? Kalau kita tak fokus, kalau kita tak tumpukan kepada yang menyelamatkan kita, yang menyelamatkan kita bukan diri kita. Yang menyelamatkan kita bila kita pilih iman. Yang menyelamatkan kita bila kita duduk dengan iman. Orang beriman, orang yang pasti selamat dunia akhirat. Orang yang beriman pasti selamat, tuan-tuan. Nampak? Orang yang beriman pasti selamat. Soalannya sekarang, adakah kita meletakkan keimanan itu sebagai tujuan? Itu dia. Jaga iman. Bukan perasaan. Sekarang ni jaga iman. Suami yang beriman bagaimana? Lelaki yang beriman bagaimana? Sebab itu jangan jadi sekadar seorang isteri. Jadilah isteri yang beriman. Lagu Iman Adalah Mutiara, kan? Jangan hanya jadi sebagai seorang suami. Jadilah suami yang beriman. Jangan hanya jadi seorang pekerja. Jadilah pekerja yang beriman. Tapi kita sendiri meragui iman. Betul tidak? Kita mencari solusi tumpuan lain. Apa yang kita nak? Iman kata apa? Mari kita refresh balik. Kita sebenarnya dah hilang tumpuan. Kita dah hilang fokus. Kita dah tak nampak tujuan yang besar. Sedangkan tujuan kita hari ini, orang perempuan sebagai contoh. Anda selamat hari ini kerana iman. Kerana iman yang menyelamatkan anda semua. Kalau tidak kerana iman, orang perempuan tidak dipandang. Allah, orang beriman tidak, orang perempuan tidak dipandang. Datang iman, yakni Islam, Nabi letakkan balik orang perempuan pada kedudukan beriman. Orang perempuan, kalau ikut zaman jahiliah, you are no value. Tapi datang Islam, datang agama, dia meletakkan perempuan pada tempatnya. Faham? Tapi orang perempuan nak lari daripada iman. Dia nak ikut perasaan dia. Dia ikutkan kehendak nafsu dia. Dia tak nak ikut kehendak iman. Sebagai contoh bak aurat. Bak aurat saja, iman suruh tutup aurat. Contoh. Wallahi, kerana imanlah perempuan yang buka aurat masih selamat. Sebab apa? Kalau tidak kerana iman, saya rasa habis dah perempuan semua kena. Bayangkan kalau tak ada iman. Iman ni cerita tentang apa? Dosa dan pahala. Apakah isi iman? Bila cerita bab iman, kadang-kadang kita sebut iman tu tentang cerita tentang apa? Man amana billah wal yaumil akhir. Orang beriman ni adalah orang yang percaya kepada Allah dan hari akhirat. Itu tumpuan dia. Orang beriman, dia tumpukan dosa pahala. Kalau tidaklah kerana dosa pahala, saya rasa, bayangkan tiba-tiba iman kata begini. Tidak menjadi kesalahan untuk memegang mana-mana bahagian pada perempuan yang saja ditunjuk-tunjuk. Orang perempuan buka aurat. Pakai baju ketat-ketat. Nampak punggung, nampak dada. Kalau tidak kerana iman, ramai dah ambil kesempatan raba. Tapi sebab imannya pasal, iman kata kau buat haram. Biar dia je haram. Kata, lelaki yang beriman. Kan aku pegangkan haram. Imanlah yang menjaga perempuan. Kalau tidak kerana iman, habis perempuan kena rogol. Habis perempuan kena diratah begitu je. Nampak? Sebab imanlah perempuan terpelihara. Kalau tidak kerana iman, berapa ramai perempuan akan dibuang begitu je. Kahwin-kahwin, dipukul, dihenyak, dibuang. Dijadikan sebagai hamba abdi. Iman datang menyelamatkan umat. Iman datang menyelamatkan manusia. Tiba-tiba kita tak nak tumpu pada iman. Sebab iman. Dan orang lelaki yang ini terpelihara sebab iman. Fikir dosa pahala. Tapi ustaz, ada yang tak fikir dosa pahala. Itu tak ada iman tu. Orang yang tak fikir dosa pahala, dia tak ada iman lah. Kan Nabi kata, tidaklah dia melakukan dosa kalau sekiranya dia ada iman. Mafhum hadis. Allahu Akbar. Nak bagi tahunya, iman yang memelihara perempuan. Tapi soalannya, perempuan sendiri yang membuang iman. Iman yang menjaga rezeki. Sebab kita percaya pada Allah lah, kita masih lagi selamat hari ni. Orang yang tak percaya pada Allah, dia boleh buat apa saja. Nampak?
Bayangkan kalau tak ada dosa pahala. Bayangkan hidup ni tak ada dosa pahala. Allahu Akbar. Habis semua manusia hari ni. Nampak tidak? Jadi sidang jemaah yang muliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi soalannya, sejauh mana kita jaga iman kita? Sejauh mana kita tumpukan kepada iman? Iman kata apa? Iman kata apa? Iman kata sekarang ni tumpukan apa yang Allah nak. Tumpukan kepada apa yang Allah nak. Ya, Tuan Saleh. Bagaimana nak pegang iman dan zahirkan takwa dengan baik? Iman ni Tuan Ilyas, soalan iman dia bukan persoalan. Iman ni adalah pembuktian. Jangan, dia bila kita bertanya macam mana nak iman, macam mana nak zahir takwa, dia begini. Iman ni, dia adalah action. Iman adalah pembuktian. Orang yang beriman, dia adalah orang yang membuktikan. Contoh, hari ini kita kata kita kenal Allah. Kita takut kita kenal Allah. Allah tu maha melihat. Bila kata Allah maha melihat, kita jagalah apa yang kita buat. Itu datang takwa, Tuan Ilyas. Kalau kita masih berfalsafah, masih kita bertimbul, orang tanya takwa tu sekadar definisi, tetapi bukannya praktisi, dia akan jadi sekadar perkataan je lah. Macam hari ni, berapa ramai orang perempuan dia nak jadi orang yang beriman, tapi dia tidak fokus. Dia ikutkan perasaan dia. Orang beriman sebagai contoh orang perempuan. Dia beriman. Tutup aurat, taat dengan suami, jaga suruhan Allah. Fokus kepada suruhan. Ada yang tanya tu, Puan Faz, suami tak bagi balik jumpa mak ayah. Doalah, kita kan ada iman. Kalau kita taat, mengalah untuk permulaan, tapi Ustaz dah banyak kali mengalah. Mak tu dah confirm syurga dah sebenarnya. Sebab kita jadi anak yang solehah. Yang kita nak balik jumpa mak, tapi kita bergaduh dengan suami, kita buat kasar, tak guna juga balik. Apa dapat apa? Kan? Iman ada. Jalan penyelesaian tu kan dengan jalan iman. Tapi ramai tak cari jalan iman. Sebut iman ada, sebut pandai. Tapi tidak menjiwai. Sebab tu iman itu datang dengan ujian. Iman datang dengan ujian, tuan-tuan. Sidang jemaah yang muliakan Allah Ta'ala. Iman datang dengan ujian. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Nampak? Demi sesungguhnya kami akan menguji kamu. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ, dengan ketakutan. Iman itu takut. Iman itu adalah takut. Takut apa? Takut kepada Allah, itu iman. Takut murka Allah, itu iman. Takut balasan Allah, itu iman. Harap ganjaran Allah, itu iman. Ikut suruhan Rasulullah, itu iman. Bicaranya syurga neraka, itu iman. Jadi kalau hidup ini kita fokus kepada apa yang Allah murka, apa yang Allah suka, jadi kita tak akan hilang tumpuan. Sekarang ni kita hilang tumpuan kerana kita melupakan keutamaan. Kita melupakan, contoh setengah susah. Tengah susah, kita hilang fokus. Sebab kita lupa bahawa Allah itu ada. Kita lupa. Kita lah fokus bahawa, aku ada Allah lah. Berapa ramai kita berhajat kepada Allah? Soalan. Dia hajat pada Allah ni, kita, sebab tu dalam suratul Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Bayangkan kita hari ini nak merasakan bahawa kita berhajat kepada Allah untuk menyelesaikan permasalahan kita. Soalan, adakah kita berhajat kepada Allah? Kita cakap macam ni, Ya Allah, Engkau sajalah satu-satunya jalan penyelesaian aku. Ada tak kita kata begitu? Tak. Doa pun kita tak yakin. Kita tak doa dengan yakin. Kita tak beramal dengan yakin. Kita tak taat dengan yakin. Kita masih berbelah bagi dalam kehidupan. Nampak? Itu cara dia. Sebab itu pembuktian. Iman dibuktikan. Pembuktian itu perlu dizahirkan, tuan-tuan. Sebab itu hari ini, dalam kuliah yang lepas saya cerita tentang bagaimana nak meraih pertolongan Allah. Lemahkan diri kita.
lemahkan diri kita ini. Sebab itulah kita hari ini kita hilang fokus, sebab kita fokus kepada, kita tumpukan kepada kebendaan. Kita tersalah fokus. Terlebih tumpu kepada kebendaan, terlebih tumpu kepada untuk keluar daripada masalah dengan perbuatan. Sedangkan Allah dah ajar dah, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Sekarang ni Allah suruh kita bertakwa. Allah bagi jalan keluar. Contoh, adakah kita berharap dalam konteks yang menjaga hubungan kita itu Allah, hubungan rumah tangga Allah jaga? Adakah kita harap bahawa Allah jaga duit kita? Adakah kita harap Allah jaga rezeki kita? Adakah kita benar-benar berharap Allah yang menjamin kita? Ini persoalan, tuan-tuan. Tuan Syifa Rozi, macam mana iman bertambah berkurang? Tengok kefahaman kita, tuan, puan. Kefahaman itu. Iman bertambah berkurang bergantung pada kefahaman. Nampak tidak? Dia bukan bertambah berkurang. Dia pergi cerita dia faham ke tidak sebenarnya. Contohnya, kita dah tahu bahaya. Api membakar. Soalan, adakah kita punya keyakinan kepada api itu bertambah berkurang? Soalan. Adakah kita tengok api itu, kadang-kadang saya tak yakin dengan api lah Ustaz. Kadang-kadang saya yakin dengan api lah Ustaz. Sebab apa kita tak berkurang keyakinan kita pada api? Dan kita yakin ya api itu sentiasa membakar. Sebab kita nampak kesan api membakar. Betul tidak? Iman dosa pahala, betul? Sebab apa kita tak yakin? Sebab apa turun naik? Sebab kita tak nampak dosa pahala. Tak nampak. Maka itu ujian lah. Sebab tu kena sentiasa tambah ilmu, tambah kefahaman. Bukan sekadar tahu saja, tetapi tidak pergi pada penghuraian. Ini penghuraian kehidupan, tuan-tuan. Contoh apa yang saya bawakan dalam perbincangan saya adalah bagaimana cerita tentang penghuraian kehidupan. Bukan sekadar ikut teks. Kalau ikut teks saja, saya rasa insya-Allah dah 30 juzuk cukup dah Al-Quran. Tapi kenapa kita hari ini masih kita melanggar Al-Quran, melanggar suruhan? Kenapa? Masih kita lagi bergaduh. Sebab kita, ini soal iman, tuan-tuan. Soal iman ni milik Allah. Dia perlukan penghuraian. Dia perlukan penjelasan. Dia perlukan kepada bimbingan. Dia bukannya sekadar boleh dengar ceramah, boleh pilih-pilih nak dengar ceramah mana. Kok sukalah. Contoh dalam bab rumah tangga sebagai contoh. Selagi tak selesai rumah tangga, saya nak bagi tahu orang perempuan, isteri, selagi mana anda tak selesai dalam rumah tangga, anda tak selesai dengan banyak perkara. Sebab dalam rumah tangga menyebabkan iman yang besar. Sama dengan suami. Selagi mana tak selesaikan isteri dia, tak didik isteri dia dengan sempurna, dengan keimanan, maka anda tak selesai banyak perkara. Jadi benda ni ada dalam buku ke? Adalah dalam buku, tetapi perlukan penghuraian. Penghuraian. KBRST tak dapat 1000, dapat 6,000. 6,000 tak puas hati komen. Bukan tak puas hati, tak puas perasaan. Itu kita boleh salurkan, Tuan Saleh. Itu tak payah buat perbincangan yang berat-berat pun. Jangan sampai ke hati pun. Bila kita tak dapat, kita komen dia, kita komplain, kita tulis surat, pergi fight kan. Hidup kita bukan sekadar tak dapat benda. Kita ada pencipta. Orang boleh ambil duit kita, tapi orang tak boleh ambil rezeki kita. Sebab tu kena ada iman. Iman. Bila kita balik pada iman. Itu saja. Macam isteri, bila bergaduh dengan suami, balik pada iman. Iman itu penting. Ini tak masih berkira-kira, masih was-was lagi, masih berfikir-fikir lagi. Apa dia fikir? Fikir apa? Orang beriman takkan pernah rugi. Wal asr, innal insana lafi khusr, illa allazina amanu. Kecuali orang yang beriman. Maknanya, kesimpulan kita boleh buat pagi ni, sedikitlah orang beriman. Itu je lah. Betul tidak? Sedikitlah orang beriman. Itu je lah kita sembang pagi-pagi ni pun. Bacalah kitab setebal mana pun. Jumpalah tok guru seramai mana pun. Dengarlah ceramah. Pilihlah siapa-siapa yang kita nak dengar.
Dengarlah, pergilah siapa-siapa pun. Soalnya kesimpulan Allah kata sedikit yang beriman. Kenapa sedikit yang beriman, Ustaz? Sebab sedikit sangat yang puas hati. Orang beriman, orang berpuas hati. Orang beriman, dia tak ada istilah tak puas hati dengan isteri, isteri tak puas hati dengan dia. Sebab tu saya suka kupas kehidupan dalam bab ini dalam kehidupan. Nampak? Orang beriman, dia tak ada istilah tak puas hati. Dia tak ada istilah syak wasangka. Sebab tu kata Al-Imam Al-Ghazali Ta'ala, kalau nak masuk syurga tu hati kena bersih. Sangka baik. Sangka baik tu iman. Apa yang berlaku husnuzon. Itu bab iman. Bab iman. Orang Islam ramai. Yang pergi kelas semua orang Islam. Yelah semua orang Islam mana ada. Orang kafir boleh kira lah yang pergi kelas mengaji. Dengar daurah ramai tidak? Ramai. Tapi orang beriman sedikit ramai? Sedikit. Iblis tu ciri orang yang gagal iman lah. Ilmu banyak tidak? Banyak. Tapi datang ujian, sombong. Sombong. Ya Puan Juliana, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Moga arwah ditempatkan di tempatnya. Allah redai. Amin. Di kalangan orang yang beriman. Bukan perlu banyak bersabar. Rumah tangga bersabar ni, Tuan, Puan Zakiah Hanim, persoalan banyak bersabar ni banyak macam menekan kan. Banyak bersabar ni macam banyak fras. Bunyi macam banyak bersabar ni macam kena banyak bersabar. Betul tak? Cara kita explain pun kena banyak bersabar. Sedangkan sabar ni wabasyiris sabirin, wabasyiris sabirin. Sabar itu gembira, sabar itu bahagia. Bukannya kena banyak bersabar. Maknanya apa tu? Macam memendamnya, frasnya, kena banyak, macam-macam. Iman adalah kebahagiaan. Bermakna kita belum benar-benar beriman. Tu sajalah, itulah kesimpulan. Cerita panjang-panjang pun itu kesimpulannya. Kalau dengan suami masih berkira-kira, nak buat baik masih berkira-kira, nak buat itu, makanya kita masih hilang fokus. Kita bukan fokus dengan iman, kita fokus dengan kebendaan. Lawan kepada iman apa? Kufur. Lawan kepada iman adalah kebendaan. Itu saja. Orang yang fokus kepada kebendaan, Allah kata apa? Aku hancurkan segala-galanya. Sila. Hancurkan segala-galanya. Tu dia. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sebab itu dia bukan paksaan, dia kena ada kerelaan. Sebab itu iman ni dia kena ada kemahuan. Dia kena ada kemahuan. Nak baik dengan suami, mahu baik dengan suami. Nak baik dengan isteri, mahu baik dengan isteri. Nak pahala, mahu pahala. Mahu, dia ada kemahuan. Dia kena ada dorongan. Barulah datangnya keimanan. Tapi kita tak terdorong dengan tu. Kita nakkan perhatian. Kita nakkan syarat-syarat kebendaan. Kita nakkan banyaklah benda-benda yang kita fokuskan dalam hidup ini. Contoh orang tanya, Ustaz, apa nak buat dengan orang fitnah saya, Ustaz? Okey, contoh, fitnah. Tengok, macam mana dia jawab dengan orang yang fokus? Saya jawab balik, orang yang fitnah dapat dosa, yang difitnah dapat pahala. Orang yang fitnah dapat dosa, yang difitnah dapat pahala. Sekarang dah dapat tak pahala? Dapat kan? Dah nak marah apa? Bukankah anda fokus nak pahala? Ya Ustaz, dah tu. Itu ceritanya. Sebenarnya bukan nak pahala, nak membalas. Ustaz, hidup saya ni nak pahala Ustaz. Bagi suami yang tak sabar. Suami yang marah-marah. Bila dia sabar dengan suami marah-marah, dapat pahala tak? Dapat. Dah dapat pahala, nak apa lagi? Saya nak suami juga. Pula. Nak suami ke nak pahala? Nak suami? Tak. Allah kata nak suami ke nak pahala? Nak dua-dua? Tidak. Nak suami ke nak pahala? Suamilah. Kan? Nak suami. Sebab apa? Allah cakap, bal tu'sirunal hayatad dunya. Bahkan kamu akan lebih beratkan dunia kamu.
Kamu akan lebih beratkan dunia kamu. Bal tu'sirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Sedangkan pahala lebih kekal. Kalau kamu mengalah, kamu elok-elok, kamu dapat pahala, jangan lawan suami, kamu dah dapat pahala. Kenapa kamu masih lagi nakkan lagi sesuatu benda yang lebih tinggi daripada pahala? Nampak? Iman kena reset ke Ustaz? Iman ni bukan kena reset, kena syahadah balik. Perbaharui dia panggil. Nabi kata, jaddidu imanakum. Qil kaifa nujaddidu imanana min aksiru min qauli la ilaha illallah. Perbanyakkan dengan menyebut la ilaha illallah. Perbanyakkan menyebut la ilaha illallah. Ya, pilihan yang satu saya Cik Suat. Satu, fokus. Tumpu pahala. Itu saja. Hidup kita fokus pahala, fokus pahala, fokus pahala. Allahu Akbar. Nah, kalau pahala, kenapa pilih bergaduh? Kenapa pilih macam-macam? Setiap jalan ada pahala, tuan-tuan. Sidang jemaah yang muliakan Allah Ta'ala. Setiap jalan ada pahala. Tapi kita pilih mengada-ngada. Terus suruh terima seadanya. Abang, terimalah saya seadanya. Memanglah terima seadanya. Tapi kamu mengada-ngada. Suami dah terima seadanya. Isteri dah terima suami seadanya. Tapi kita mengada-ngada. Mengada-adakan benda yang tak ada. Banyak ikut sangka. Petang ni, pukul 5, insya-Allah, anjuran surau An-Nur fasa 3A ni dinilai. Saya live juga pukul 5. Saya akan cerita bahaya hidup dengan sangkaan. Bahaya hidup dengan sangkaan. Sebab kita ikut sangkaan banyak. Sehingga kita menggadaikan ketentuan dan suruhan Allah. Kita banyak ikut sangkaan. Allah Akbar. Akhirnya apa? Jalan pahala. Semua jalan pahala. Hidup fokus pahala. Allahu Akbar. Itu jalan ke syurga. Bila kita ada iman, kita boleh bersabar. Dan bersabar bukan benda yang sedih. Bersabar itu kegembiraan. Allahu Akbar. Allahumma salli ala Muhammad. Ya, ini perjudikan hidup dengan kebendaan. Yang belum tentu ada jaminan. Bila kita nak korban untuk pahala, kita tak nak. Allahu Akbar. Jadi sedang jemaah yang muliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita banyak ikut sangkaan. Sekarang ni, kita kena duduk dan renung. Aku ni fokus apa dalam hidup aku ni? Fokus nak duit ke nak pahala? Pahala. Okey. Aku fokus hidup aku ni nak apa? Aku nak suami ke nak pahala? Nak pahala. Okey. Bila macam tu, bukanlah bermakna kita buang duit. Bukanlah bermakna kita buang suami. Sebab jalan pahala itu ada pada suami. Jalan pahala itu ada pada duit. Nampak tidak? Jadi ketika pegang duit, ambil pahala, infakkan duit. Itu maksud dia. Bukan ambil duit, buang pahala. Ambil suami, buang pahala. Ataupun dia dah frah dengan suami, dia buang suami. Dia buang suami lah. Sebab apa? Jalan pahala banyak lagi. Tu orang yang tertipu. Siapa yang ada suami, kemudian dia beranggapan dia boleh ada pahala dengan cara lain. Anda tertipu hidup-hidup. Anda tak fokus. Sama juga dengan suami. Kalau anda rasa ada jalan lain untuk shortcut ke syurga tanpa melalui ibumu, anda tertipu hidup-hidup. Selagi mana ada syurgamu, tiada jalan yang lebih besar daripada jalan menuju ke syurga itu melalui jalan ibumu, melalui jalan suamimu. Sebab tapi dalam hati dah kosong. Dalam hati dah tak ada Allah. Peduli apa dengan jalan suami katanya? Peduli apa? Ada suami lain lah katanya. Ini yang jenis tak reti bahasa. Faham? Jenis tak reti bahasa. Tapi itulah kesimpulan dia. Bab iman ni memang tak boleh paksa lah. Iman pilihan Allah. Iman pilihan Allah.
Yahdillahu linurihi man yasha. Yahdillahu linurihi man yasha. Wa yadribullahu al-amsala linnas. Wallahu bikulli syai'in alim. Allah memimpin hidayah dan petunjuk kepada siapa yang aku kehendaki. Siapa yang Allah kehendaki? Allah nak bagi hidayah iman hidayah. Pertama kita bersyukur sebab kita lahir-lahir dari Islam. Tapi kita kena bina iman tuan-tuan. Jangan seronok sangat dengan Islam kita tanpa membina keimanan. Macam mana nak bina keimanan? Bersusah-susah mahukan pahala. Tu dia. Fokus balik. Tak apalah. Kalau inilah jalan untuk pahala, aku akan pertahankan. Habis cerita. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Banyak buat benda sia-sia, tak fokus. Sebab tu kita nak tahu tak benda tu tak ada pahala. Benda yang tak ada pahala, kita akan terbeban dengannya. Benda yang tak ada pahala, kita terbeban dengannya. Ada suami, terbeban dengan suami. Ada isteri, terbeban dengan isteri. Ada anak, terbeban dengan anak. Ada duit, terbeban dengan duit. Ustaz, ni bukan soal ada duit. Tak ada duit pun terbeban, Ustaz. Maknanya ada dosa lah tu. Ketika ada duit, tak buat pahala. Ketika Allah ambil duit, kita terseksa. Ketika ada suami, tak nak buat pahala. Ketika Allah ambil suami, kita terseksa. Tapi pura-pura, buat-buat tak terseksa. Buat kerah dia. Tak apa. Hidup ni jangan pura-pura lah. Udah-udahlah kita berpura-pura dengan perasaan. Kita ni penat melayan perasaan. Kita duk pertahankan perasaan. Sedangkan kita sedang berada dalam seksaan. Orang yang menahan perasaan ni sebenarnya dia terseksa di dalaman. Menutup perasaan. Dia menutup keseksaan dalaman dengan perasaan dia. Perasaan sombong. Perasaan ego. Perasaan-perasaan konon-konon boleh happy-happy. Tapi dalam hati penuh penyiksaan. Percayalah. Tak usahlah. Contoh. Kita ambil orang yang transgender. LGBT lah. Dia nampak macam hua-hua. Gelak sana, gelak sini. Tapi cuba kita kacau dia. Sentap. Cepat terasa. Kan? Sebab dia sedang menutup keseksaan dalaman dia dengan perasaan. Sebab tu dia sombong. Udah-udahlah. Patutnya surrender je. Seorang anak surrender. Balik rumah jumpa mak. Ya mak. Mengadap balik. Buat kerja balik macam biasa. Ni tak ikutkan perasaan. Tu dia. Last sekali. Habis. Hidup sia-sia. Ada suami. Tak sabar-sabar nak suami tinggalkan. Awak ada suami. Tak sabar-sabar nak suami tinggalkan. Mana ada dosa tu. Ada mak. Tapi tak sabar-sabar nak balik rumah mak. Tapi tak sabar-sabar nak balik rumah. Rasa tak boleh nak duduk lama kat rumah mak. Itu ada dosa tu. Duduk masjid. Tak sabar-sabar nak keluar masjid. Itu dosa tu. Tu dia. Last sekali Allah tutup masjid. Sebab apa masuk masjid tak sabar-sabar nak keluar. Bukan tak sabar-sabar nak masuk masjid. Tak sabar-sabar nak keluar masjid. Ni dia. Tak sabar-sabar nak habis majlis ilmu. Ni dia manusia hari ni. Tak sabar-sabar. Dulu tak sabar-sabar nak kahwin. Tak sabarlah nak kahwin. Bang, bila nak kahwin? Bila dah kahwin tak sabar-sabar nak cerai. Inilah dia perangai manusia hari ni. Tak maaf cakap. Dulu tak sabar-sabar nak jawatan. Bila dah ada jawatan tak sabar-sabar pula nak jatuhkan orang pula. Manusia hari ni tak fokus hidup dia. Habis. Tu. Habis. Inilah manusia. Kan? Kita jangan jadi macam tu tuan-tuan. Sidang jemaah yang mulia Allah Ta'ala. Jadi, kita kena faham. Kita kena faham benda ni. Telefon mak. Betul tu Puan Saifuddin. Telefon. Nabi kata dah Al-Qais. Orang yang bijak mandana nafsah. Yang mempersiapkan dirinya. Bi'amalin. Dengan amalan. Ba'dal maut. Selepas kematian. Orang yang bijak. Lawan bijak apa? Jahil. Bodoh. Orang yang bodoh. Dia sanggup dibodohkan oleh dunia dia. Sanggup bodoh. Tak apa. Hilang suami tak apa. Biarlah aku bodoh. Tak apalah. Biarlah. Dia dibodohkan oleh kehilangan pahala dia. Biarkan.
Dia sanggup diperbodohkan oleh dunia dia. Itulah dia. Ha? Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Khair. Jadi sedang jemaah yang muliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah. Allah, adakah yang tak sabar ditinggalkan suami? Ada yang minta cerai. Ada, sebab suami dah menekan. Suami dah menekan. Dulu elok-elok berkasih sayang, sekarang dah tertekan. Jadi bila dah tertekan, tak sabar-sabar nak tinggalkan. Jangan. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, jadi sedang jemaah yang muliakan Allah SWT. Tak sabar-sabar kena sah. Ni kan orang kaya boleh jadi? Tak boleh. Tu orang berharta bukan orang kaya. Orang kaya tak tentu. Ada jawatan, letak jawatan. Ya, Tuan Saleh. Itulah dia. Tak apa lah. Kan? Orang dah elok-elok ada jawatan. Laksanakanlah jawatan tu elok-elok. Ini nak letak jawatan. Dia panggil mengada-ngada tu. Allahu Akbar. Khair. Jadi, sidang jemaah yang muliakan Allah SWT. Ustaz, suami susah nak telefon mak dia. Isteri yang selalu call. Tak apalah, Puan Dila Kesuma. Suami susah. Sekarang, Puan Dila Kesuma lah jadi isteri solehah sekarang ni. Doakan. Rapat hubungan dengan mak. Buat kerja isteri. Suami, biar buat kerja suami. Hari Jumaat barakah. Masya Allah, Kak Fas. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Moga-moga Kak Fas pun jadi isteri yang solehah juga. Amin. Okay, saya pula arwah suami dah meninggal. So, susah nak kumpul pahala. Puan Nur Azlina, yang dah meninggal, siapa yang dah suaminya dah meninggal, itu dah habis cerita. Tak apa, redha saja. Ini yang masih ada suami, tak sabar-sabar nak meninggalkan. Bukan nak meninggal, nak meninggalkan. Sebab apa? Tak larang nak hidup. Macam nak mati rasanya. Ingatkan dah mati pun ni macam nak mati. Tak apalah. Yang dah meninggal tak apalah. Dah sampai masa Puan Azlina. Kan? Ini, kalau Puan Azlina tak sabar-sabar nak meninggalkan suami. Tu jadi masalah tu. Dah sampai masa. Yang dah ada suami meninggal tak apa. Dah sampai masa. Ini yang ada suami sibuk-sibuk nak meninggalkan suami tu. Tu fikir-fikirlah sendiri. Tu fikirlah sendiri, kata Nabil. Allahu Akbar. Balik kepada tujuan asal kita. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Nampak? Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Nampak tidak? Kita dah janji dah Allah. Dengan Allah kan kita dah janji sumpah setia. Betul tidak? Betul. Sama juga lelaki yang sibuk ada isteri, tak nak didik. Cakap tak sabar ya Tuan Mak Saifuddin. Cakap tak sabar, tapi bila betul suami nak tinggalkan pula, gelabah tak sanggup pula. Tuan Mak Saifuddin kadang-kadang kena ajar juga macam tu. Tinggalkan je. Orang dah tak hargai. Kata Imam Syafi'i, ingat, lelaki saya seru pada lelaki yang dalam ni. Yang betul-betul lelaki yang genuine. Bukan lelaki yang jenis tak buat tanggungjawab. Anda dah buat tanggungjawab anda, tapi dia dua. Puan-tuan Mak Saifuddin, semua yang menonton. Fokus dalam rumah tangga, fokus adalah untuk mendidik. Fokus rumah tangga adalah untuk mendidik. Mana-mana isteri yang tak nak dididik, tinggalkan. Ya ke Ustaz? Dah fokus rumah tangga untuk mendidik. Dah tak nak dididik, asyik mencabar saja, asyik memperlekeh saja. Untuk apa lagi matlamat rumah tangga macam tu? Isteri jadi isteri untuk dididik, faham? Kalau anda kahwin tak nak dididik, tak payah jadi isteri macam tu. Itu fokus. Macam saya buka sekolah. Buka sekolah, budak-budak masuk, pelajar-pelajar masuk, nak dididik. Kalau budak-budak tu masuk, tak nak dididik, buat apa lagi simpan? Pecat, buang dia.
Lain nak kalau mengaku salah. Mengaku salah. Jangan. Suami ada maruah yang tinggi. Sebab tu dari awal, kena faham. Jangan main-main. Rumah tangga ni jangan buat main-main. Sebab tu syaitan suka sangat dengan rumah tangga yang tak firm ni. Ingat tu. Saya kesian tengok ada kadang suami-suami ni dipermainkan dia. Diperkotak-katikkan dia oleh si isteri ni. Minta maaf cakap. Tak apalah saya bersuara bagi pihak lelaki-lelaki ni. Faham suami-suami? Dengar. Anda jangan tertipu dengan kena berbaik dengan suami, dengan isteri. Kita ni ustaz kena ikut Rasulullah, kena baik. Rasulullah suruh didik isteri. Bukan suruh ikutkan isteri. Kalau Rasulullah suruh didik betul-betul. Rasulullah suruh buat baik dengan mak ayah. Sekarang kita tak buat apa yang Rasulullah suruh. Nampak? Janda makin ramai sekarang ni. Biar pun janda yang ramai. Nak macam mana? Orang tua-tua dulu dah nasihat dah. Suami kamu tu buruk ke, baik ke dia suami kamu. Kamu jangan melawan dengan suami. Orang tua-tua dah pesan dah dulu-dulu. Nampak? Suami saya jumpa banyak macam tu. Allahu Akbar. Macam mana nak berhadapan dengan Dajjal macam ni? Macam mana nak berhadapan dengan Zionis? Macam mana nak berhadapan dengan musuh-musuh Islam? Kalau dengan isteri pun kalah. Ya Puan Nuraida, saya ada terbaca bila isteri dah kemurungan mereka bertindak luar. Dia belasah balik suami yang sering belasah dia. Nampak? Dah, ini kalau suami jenis pukul. Suami kaki pukul tu yang tak boleh fikir lah. Itu suami tak bertanggungjawab. Tapi ni saya jumpa suami-suami yang nak mendidik ni. Saya tolak tepi. Suami-suami yang tak mendidik tu tolak tepi. Saya tak mau masuk dalam perbincangan saya. Ini saya tengok suami ni yang baik. Jenis mendidik, jenis yang istiqomah. Tapi isteri ni sombong. Kesian saya tengok. Tolonglah. Tolonglah. Letakkan balik. Mak tu lebih utama nak dijaga. Kadang kita tak buat. Allahumma salli ala Muhammad. Sama macam mana nak ajak calon lelaki yang solat tak full lagi? Macam mana nak ajak calon lelaki yang solat tak full lagi? Cari yang full. Habis cerita. Anda masih belum berkahwin. Jadi ada peluang untuk cari yang full. Doa ke Allah Ta'ala. Kalau Allah nampak dia ni tak full solat, cari yang full solat. Habis cerita. Bagi kata dua. Awak nak saya boleh. Full solat. Habis cerita. Siapa suruh? Allah suruh. Kalau solat pun awak tak boleh nak jaga, macam nak jaga saya? Solat tanpa perlu ada duit. Solat tanpa perlu ada apa-apa peralatan pun. Solat tu perlukan iman. Jadi kalau solat yang ringan pun dia tak boleh nak jaga, tak payah. Sekarang kita dah kesuntukan masa. We are running out of the time. Cakap London sikit. Kita dah kesuntukan masa. Tolong. Kita dah ready nak tunggu Imam Mahdi turun dah pun. Kita dah ready untuk kiamah dah pun. Saya alhamdulillah, Allahu Akbar. Bukan lagi masa untuk buka cerita, buka satu-satu cerita. Nak pergi. Banyak hadis Sunan Abu Daud. Banyak kutub sitah. Ada 6 jilid lah. Bukan tak baca. Bukan tak mengaji. Masalahnya sekarang ni kita tak fokus. Itu saja. Tak mahu cakap. Pagi-pagi ni kita semangat sikit. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita dah kesentukan masa tuan-tuan. Sedang jemaah yang muliakan Allah Ta'ala. Wahai para suami, anda kesentukan masa. Bagi kata dua kepada isi-isi anda semua. Saat ajak keadaan berniaga bukan bagi modal buat berniaga. Ya, berniaga itu bermula dengan khidmat. Berniaga itu bermula dengan tujuan apa nak buat. Bukan dengan modal. Modal ni datang kemudian. Ya? Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Suami tak pernah solat tapi dia kering. Ini tidak menjamin. Dan ini tak menjamin. Masuk kering tu apa? Kering tu apa? Kita tak boleh bersekongkol dengan benda yang Allah benci. Ini sini perasaan kita. Kita ada jenis macam tu. Tuan Fazil. Dia sanggup duduk dengan suami yang tak solat. Tapi dapat suami yang solat, dia lawan. Suami yang tak solat, dia boleh duduk. Inilah manusia. Yang solat tu musuh, yang tak solat musuh Allah tau. Yang main-main. Musuh Rasulullah tau.
Anda duduk dengan musuh Allah dan musuh Rasulullah, anda suka. Hati-hati ya. Nampak sangat kahwin dengan nafsu tu. Tapi tolonglah nasihat. Tolong nasihat. Kalau dah jodoh, dah kahwin, nasihatlah. Tapi jangan reda dengan keadaan itu. Sebab dia buat dosa yang paling tinggi tu, solat. Sebab apa tak solat? Alasan? Hati-hati. Kalau tidak kan sebab sombong lah. Tu je lah. Kena jelas hidup ni, kena jelas, kena fokus. Pelik-pelik di akhir zaman. Ya Tuan Saleh, pelik-pelik, pelik bin ajaib. Pelik bin ajaib. Allahu Akbar. Pelik bin ajaib. Ya Allah. Hampir nak hilang fokus ya Puan Sakinah. Ya, jangan. Fokus balik pada pahala. Ada juga post corner suami perlu minta izin kalau adik-beradik suami nak pakai barang suami. Tapi barang suami macam mana pula kalau isteri suka-suka bagi orang pakai? Inilah ni. Macam-macam hal berlaku. Allahu Akbar. Kawan saya tanya Ustaz, suami dah mula sedar akan kesalahan, nak betulkan kesalahan, tapi isteri tak boleh terima. Nak macam mana Ustaz? Makna kalau isteri tak boleh terima perubahan kebaikan, betul lah tu Puan Rahyu Mak Yusof. Tu tak kena tinggal lah tu. Hai bye-bye. Dah lah, kita tak ada hubungannya retorik. Jangan ada hubungan hipokrit. Sekarang ni hubungan kita, jangan kita menipu Allah. Menipu diri, menipu manusia boleh tahan lagi. Menipu Allah. Dua-dua kena berubah dengan Allah. Kalau seorang je berubah, seorang tak nak, dah lah, kita dah tak ada masa lagi lah. Kita kena fokus balik lah. Tuan, tanya bagi tahu Tuan Azman, bagi tahu kawan tu. Kalau dia boleh didik lagi. Teruskan mendidik. Tapi jangan putus asa. Jangan marah-marah, jangan menyampah. Ditakdirkan untuk bercerai pun, waktu cerai tu pun didik lagi. Tapi kalau isteri tu masih sombong lagi, tak payah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya, salam dari Medan ya, Bu. Dari Medan ya, okey. Terima kasih menonton dari Medan. InsyaAllah Ustaz, mudah-mudahan Allah kurniakan keadaan penyelesaian masalah, bukan mencari jawapan kepada persoalan. Bukan mencari jawapan kepada persoalan. Tak. Soalan ni adalah persoalan. Soal itu adalah persoalan. Persoalan ni, itu mesti ada kaedah. Dia bukan ada jawapan. Kaedah tu. Sebab tugas kita bukan nak menyelesaikan masalah. Tugas kita adalah untuk menguruskan masalah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Okey, baik, sedang jemaah yang muliakan Allah Ta'ala. Kita dah tak ada masa. Masa sangat suntuk. Sekarang ni kita fokus balik, insyaAllah. Baik, Alhamdulillah. Terima kasih banyak kepada semua yang menonton pada pagi ini. Dan kita tumpu kepada balik tumpuan kita, fokus balik. Kita letakkan pahala sebagai utama kita. Ya Puan Fazilah, sihat bolehlah sombong. Sakit nanti baru melolong-lolong. Tak? Baru terlolong-lolong. Itulah dia. Betul tidak? Ya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya, kita dah tak ada masa menanti Imam Mahdi dan Dajjal anytime nak keluar. Saya bagi tahu terang-terang ni, direct, straight forward. Mana isteri-isteri yang duduk dengan suami-suami yang betul-betul mendidik, anda pegang lah, gigit lah macam Nabi kata gigit geraham. Jangan tak mengada-ngada dah. Sekarang ni fokus balik pahala. Fokus balik kepada pahala. InsyaAllah. Bila dengan pahala, Allah akan bantu kita. Kerana pahala ni, dia akan menyelesaikan banyak perkara. Ustaz, macam mana nak kawal diri agar tidak ulangi maksiat hati? Nak kawal diri ini, pertama, minta tolong Allah. Kita di luar kawalan, Puan Zizah. Kita di luar kawalan. Sebab tu kita kena mendalami dan memahami tentang Allah. Tentang Allah. Jadi kita kena kenal Allah cukup-cukup. Kita mohon Allah perkenalkan diri dia untuk kita, supaya kita benar-benar boleh berharap kepada Allah. Sekarang ni kita tidak sepenuhnya berharap kepada Allah, menyebabkan diri kita seakan-akan kita boleh kawal sendiri. Sebenarnya kita tiada daya untuk mengawal diri, apatah lagi bab hati. Jadi dalam bab hati ni, mengulangi maksiat hati ni, dia memang Allah yang jaga. Jadi mohon benar-benar pada Allah. Ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atik. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Puan Rosnah, saya redha dengan takdir yang suami adalah kerimat Allah. Jadi saya terima baik buruknya. Saya mohon agar Allah jadi bantu saya. Saya pun ada Quran. Macam tu lah. Bagus.
bagus. Bagus, insya-Allah. Macam tu lebih senang. Kita dengan Allah ni, kita surrender saja. Kita surrender saja. Dengan Allah surrender. Ya Allah, aku lemah. Ya Allah, aku tak mampu nak jadi isteri solehah. Tolong aku, ya Allah. Tapi aku mahu jadi isteri solehah. Kita kena mendalami tentang Allah. Betul, nak pegang agama seperti ibarat memegang bara api. Itu Nabi kata di akhir zaman ni. Di akhir zaman ni memang begitulah, seperti memegang bara api. Bayang, memegang bara api macam mana? Itulah dia. Kita nak beriman ni, subhanallah. Baik, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, insyaAllah kita jumpa lagi pada sini dekat dengan airport. Tu dengar kata bang. Baik, temu janji kita pada petang ni pukul 5 ya. Kita panggil apa? High tea kita. Jom kita high tea kita petang ni pukul 5 lepas asar insya-Allah. Mari kita sama-sama imarahkan insya-Allah di page ini juga. Terima kasih pada semua. Ya, Tuan Muhammad Saifuddin kena didik isteri betul-betul, sebab paling ramai yang mengikut Dajjal adalah isteri-isteri, wanita, perempuan. Bahaya tu. InsyaAllah. Terima kasih banyak. Malam motor, pagi kapal terbang. Itulah pasal. Allahu Akbar. Khair. Terima kasih banyak pada semua yang menonton. InsyaAllah kita jumpa pada petang ni pukul 5 di page yang sama insyaAllah dalam membincangkan tajuk bahaya hidup ikut sangkaan. Khair. Saya mohon ampun, mohon maaf di atas segala keterlanjuran kata, kekurangan dalam penyampaian. Moga-moga Allah Ta'ala sajalah yang mampu menyempurnakan perbahasan kita pada pagi yang penuh barakah ni. InsyaAllah, moga-moga Allah rahmati kita semua. Baik, Alhamdulillah. Aku qali haza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Petang ni ada kuliah juga pukul 5 ya. Saya ulang sekali, petang ni ada kuliah juga pukul 5. Malam pun ada lagi. Masya-Allah, hari ni kita disajikan dengan ilmu saja. Alhamdulillah. Aku qali haza wa astaghfirullahalazim li wa lakum wa bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul As. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wallahu a'lam bissawab. Takbir. Allahu akbar.